Negara kita hari ini dilanda dengan isu kenaikan harga barang yang mendadak memberi kesan kepada rakyat di berbagai peringkat, terutamanya di peringkat bawahan. Saya nak bawa kita semua untuk melihat kepada situasi yang juga lebih kurang serupa yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam peristiwa akhir zaman. Sebuah hadis yang panjang yang menceritakan berkenaan dengan keadaan di masa kedatangan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang juga berkait dengan Nabi Isa AS. Hadis yang panjang, kita petik sebahagian daripadanya. Disebut wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun fayamurru awailuhum ala buhayrati tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min 100 dinarin li ahadikum al-yawm ila akhir al-hadis. Nabi mengatakan dengan maksudnya Allah mengutuskan Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan bertebaran dari segala keturunan. Maka kalangan awal mereka melalui tasik Tiberias lalu meminum. Kemudian lalu yang akhirnya lalu berkata, dahulu terdapat air di kawasan ini. Mereka mengepung Nabi Isa AS dan pasukannya sehingga nilai kepala lembu bagi mereka lebih tinggi dari 100 dinar yang ada pada ketika itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Terlebih dahulu, keadaan yang kita nak fokuskan di mana keadaan yang berlaku pada zaman Ya'juj Ma'juj mengepung Nabi Isa AS itu membawa kepada harga satu kepala lembu lebih tinggi daripada 100 dinar. 100 dinar ni bukan sikit tuan-tuan. 100 dinar ni 100 keping wang emas padu yang digunakan alat pertukaran nilai mata wang pada ketika itu. Boleh kata hari ini mungkin berjumlah ratusan ribu kalau tidak sampai ke tahap juta pun dengan jumlah 100 dinar itu. Kenapa ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa AS dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kepada terputusnya bekalan makanan. Jadi shortage, tak cukup bekalan makanan. Bila tak cukup bekalan makanan ini, orang sanggup untuk berbelanjakan apa saja untuk makanan kerana makanan ini keperluan hidup. Sedangkan harta, utamanya mah, wang dan alat pertukaran nilai ini hanya sekadar perkara yang digunakan untuk berjual beli. Dia tidak boleh makan, dia tak boleh untuk meneruskan kehidupan dengan wang. Jadi pada ketika itu orang anggap wang ni sudah tidak bernilai. Yang lebih bernilai adalah makanan. Orang sanggup beli apa sahaja. Sehingga kita tahu kepala lembu yang biasanya tidak dijual, apa nak orang ambil sahaja. Kerana kalau biasa kita tengok dalam korban pun begitu. Orang tak ambil, orang buang je kalau tak ada orang nak ambil. Tapi kepala lembu itu pun dalam keadaan terdesak, orang sanggup beli lebih daripada harga 100 keping wang dinar. Kalau daging tak apa lagi. Jadi nak memberitahunya, gitulah keadaan kenaikan harga barang yang berlaku pada saat itu. Yang kita perlu bersedia, yang kita perlu faham bagaimana isu kenaikan ini berlaku. Apabila orang banyak duit tapi dalam keadaan barang tidak mencukupi, itu yang berlaku. Maknanya dalam nak menyelesaikan masalah ini, tidak boleh semata-mata dengan membanyakkan aliran tunai di kalangan masyarakat. Dalam keadaan supply barang tidak cukup, ini boleh membawa kepada inflasi dan kenaikan harga barang yang kita boleh lihat berlaku pada hari ini. Cuma dari satu sudut yang lain, adakah kita merasakan perkara ini mungkin tidak akan berlaku dalam tempoh masa yang sekejap atau tidak? Kita boleh lihat dalam hadis ini juga diceritakan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Bukan kita nak cerita secara detail, cuma kita nak kaitkan dengan tempoh masa. Perkara ini akan berlaku ketika mana Ya'juj Ma'juj ini menghabiskan air di tasik Tiberias. Tasik Tiberias ini berada di Palestin, sekarang berada di bawah tanah haram Israel, yang menjadi punca utama air bersih kepada penduduk Israel, terutamanya di Tel Aviv. Dalam laporan tahun 2001 sahaja, paras air di tasik Tiberias atau digelar tasik Galilea dan disebut tasik Tabariyah, tasik Kineret dalam bahasa yang pelbagai ini, mengalami penyusutan, surut yang sangat dahsyat sehingga boleh sampai tahap garisan hitam, tahap yang bahaya, boleh membawa kepada kekeringan ataupun bercampur dengan air laut. Kerana apabila parah airnya boleh menjadi lebih rendah dari parah air laut. Ini yang dibimbangi dan berbagai perkara telah dilakukan oleh kerajaan Israel. Antaranya adalah dengan merampas lebih lagi kawasan di sekitar Bukit Golan semata-mata nak mencari sumber air baru dan menjaga tasik Galilea daripada kering. Apabila dia kering, itulah yang disebut dalam hadis ini, dan perkara itu kita boleh lihat berlaku penyurutan yang sekarang menunjukkan bahawa keadaan yang disebut oleh Nabi SAW ini akan berlaku dalam tempoh yang bukan lama lagi, dalam tempoh bila-bila masa sahaja daripada sekarang, dan kita kena bersedia. Kita anggaplah kenaikan harga barang bukan kita bersetuju, bukan kita bergembira, tapi sekadar persediaan awal untuk kita melihat sistem kehidupan yang kita hidup hari ini adakah benar-benar mengikut sistem kehidupan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ataupun hanya sekadar satu manipulasi penguasa-penguasa yang ada atas dunia pada hari ini. Ini adalah sedikit yang boleh saya kongsikan untuk satu renungan bersama. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.